بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Adapun golongan taghut yang ditolak itu sangatlah melampaui batas. Termasuklah iblis bersama semua bala tenteranya. Seluruh makhluk tidak layak menjadi Tuhan, sama ada daripada kalangan para malaikat di langit, para rasul, matahari, bulan ataupun bintang cakrawala. Apatah lagi patung dan berhala yang tidak bernyawa dan binatang yang paling bodoh. Sebagaimana kita baca bahawa Nabi-Nabi SAW mengajak manusia kepada La ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Berpandukan firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami bangkitkan, utuskan pada tiap-tiap umat itu akan Rasul. Dan semua Rasul itu mengajak manusia kepada U'budullah, perhambakan diri kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkan diri daripada taghut. Wa man yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa lam yusam laha wallahu samiun alim. Dan sesiapa yang mengkufurkan taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan simpulan tali yang teguh dan kuat, yang tidak boleh dirombak, dirongkai lagi. Taghut dia perkataan tagha, melampaui batas. Taghut dengan makna yang sangat melampaui batas. Taghi, taghut. Dalam bahasa Arab disebut sighah mubalaghah. Perkataan yang sangat melampaui. Melampaui batas. Makna melampaui batas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tak ada Tuhan yang sebenar. Tolak Tuhan yang lain daripada Allah, taghut. Malaikat Allah sahaja Tuhan yang sebenar. Sama ada iblis laknatullah alaih, termasuk semua bala tenteranya laknatullah alaihim, adalah taghut. Sama ada dalam perkara ibadat, menyembah, melakukan ibadat kepada yang lain daripada Allah, itu menyembah taghut. Termasuklah menetapkan hukum-hukum yang lain pada hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah menetapkan hukumnya. Allah Ta'ala tetap hukum, tak boleh pindah hukum itu, kecuali perkara yang Allah Ta'ala izin. Ada hukum Allah Ta'ala izin, macam undang-undang jalan raya, nak buat api merah ke hijau ke,
kuning ke apa ke, itu diizin. Nak jalan belah kanan ke kiri ke, itu diizin. Kita nak masuk nasi ke, roti ke, itu diizin. Diizin, tak ada salah. Nak buat baju warna ni, diizin. Tetapi di sana ada ketetapan Allah. Allah dah tetap dah. Sembahyang wajib, puasa wajib, zakat wajib. Zina haram, riba haram. Nak jadikan yang wajib itu tak wajib. Nak jadikan halal. Atau berpindah hukum Allah Ta'ala. Hukum hudud sebagai contoh. Allah Ta'ala tetap hukum hudud ni hukum ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dengan syarat-syaratnya. Pencuri dipotong tangan cukup syarat-syaratnya. Perampok ada hukum hirabah cukup syarat-syaratnya. Tiba-tiba tukar buat hukum lain. Itu taghut, melampaui batas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wajibkan tutup aurat. Warna apa-apa tak apa. Warna apa-apa Allah Ta'ala izin. Tetapi buka aurat tak boleh. Bila menghalalkan buka aurat itu taghut, melampaui batas Allah Ta'ala. Itu makna taghut. Hendaklah ditolak semua yang melampaui batas Allah Ta'ala. Itu perjuangan Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Bukan sembah tak korang saja. Sembah berhala saja taghut, sembah matahari. Termasuklah mengadakan hukum-hukum yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala. Itu adalah taghut, melampaui batas Allah Ta'ala. Langgar sempadan Allah. Sempadan Allah itu dalam ibadat, makan minum kita, pakaian kita, pemerintahan kita, ekonomi kita, politik kita, ada sempadan. Allah Ta'ala dah tetap. Dan langgar sempadan Allah, lawan ketetapan Allah, itu makna taghut, melampaui batas Allah Ta'ala. Semua Nabi-Nabi yang alaihi wassalatu wassalam menentang taghut di zaman masing-masing. Sama ada menyembah berhala, Tuhan yang lain daripada Allah, ataupun menganggap Fir'aun raja Tuhan juga. Ni maka Rasul menentang. Termasuklah Nabi Syuaib menentang kaumnya yang menghalalkan tipuan timbang dan sukat. Ini termasuk taghut, melampaui batas Allah Ta'ala. Nabi Lut menentang kaumnya yang melakukan amalan liwat, lelaki dan lelaki. Itu taghut. Semua Nabi-Nabi di zaman masing-masing berjuang menentang taghut dengan pendekatan masing-masing. Ini kita kena faham makna taghut ni, makna yang luas. Setiap melampaui batas Allah Ta'ala taghut. Bahkan bersifat taghut juga ditolak dalam perkara ibadat dan peraturan cara hidup, muamalat. Dari sudut hukum syariat atau undang-undang dalam urusan dunia. Bukan itu sahaja, malah perbuatan taghut juga berlaku dalam urusan akhirat yang lebih jauh tujuannya dan luas. Luas selama-lamanya. Tak percaya pada hari akhirat, itu taghut. Tak percaya pada dosa pahala, itu taghut. Semua Nabi-Nabi menentang taghut yang melanggar sempadan Allah Ta'ala dalam semua urusan kehidupan manusia dan kejadian manusia di alam. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim. Lahu mulku as-samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Surah Al-Hadid ayat 1 hingga 3. Segala yang berada di langit dan di bumi tetap bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dialah sahaja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dialah yang awal dan yang akhir, dan yang zahir serta yang batin.
dan dialah yang maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Maha awal ialah sebelum segala sesuatu ada, keawalannya tidak ada permulaan. Maha akhir ialah sesudah segala sesuatu tamat, keakhirannya tidak ada batas selama-lamanya. Maha zahir ialah melalui bukti-bukti yang menunjukkan kezahirannya, dalil-dalil yang nyata yang dapat dilihat. Dan maha batin pula ialah yang tidak dapat dilihat atau ditemui oleh panca indera, yang kita tak dapat tengok malaikat-malaikat lain. Itu tanda kekuasaan Allah. Allah Ta'ala maha berkuasa, maha agung, tak ada tinggi daripada Allah Ta'ala, tak ada lebih daripada Allah Ta'ala. Tuhan menjadikan alam, menguasai segala langit dan bumi, segala makhluk. Langit dan bumi segala isinya milik Allah Ta'ala, yang menghidup, mematikan, berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala menentukan ajal manusia, ajal binatang, ajal pohon kayu, ajal kerajaan, termasuk ajal dunia ini, ajal alam ini. Allah Ta'ala menetapkan ajal tempohnya. Dia yang awal. Allah Ta'ala ada, sentiasa ada, tak ada mula bagi adanya. Yang akhir, tak ada kesudahan bagi kekalnya. Itu Allah Ta'ala. Kita tak tahu nak mikir macam mana begitu. Itulah Allah Ta'ala. Itulah Tuhan. Kita tak mampu nak mikir tentang dia. Itu Tuhan. Kalau boleh mikir macam buahnya, batu ada depan kita, tu bukan Tuhan. Tuhan ni, akal kita tak mampu nak mikir. Kita kena percaya apa yang Nabi-Nabi beritahu kepada kita melalui wahyu. Para Rasul Ulul Azmi merupakan contoh yang terbaik dalam kalangan Rasul dan Anbiya. Perkara ini dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, wa la tasta'jil lahum, ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar, balagh, fahal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun." Jika demikian akibat orang-orang kafir yang menentangmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi yang mempunyai keazaman dan ketabahan hati daripada kalangan rasul-rasul yang terdahulu daripadamu. Dan janganlah kamu meminta disegerakan azab untuk mereka yang menentangmu itu. Sesungguhnya keadaan mereka semasa melihat azab yang dijanjikan kepada mereka, merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu saat sahaja pada siang hari. Penerangan yang demikian cukuplah menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mahu insaf. Maka ingatlah, tidak dibinasakan malaikat kaum yang fasik. Menegaskan antara Rasul yang mendapat gelaran ulul azmi, Rasul yang mempunyai azaman yang kuat, perjuangan yang paling hebat Rasul-Rasul ulul azmi. Nabi kita disuruh ikut Rasul ulul azmi yang mempunyai azaman yang kuat, yang sabarnya paling tinggi kalangan Rasul-Rasul yang lain daripada semua Rasul-Rasul. Ujian yang paling hebat, Nabi kita termasuk ulul azmi juga. Ulul azmi ini ada Rasul ulul azmi ialah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Seterusnya diikuti oleh para Rasul yang lain. Antara mereka diutuskan oleh Allah secara bertarik arus sehingga zaman terakhir tiada lagi Rasul selepas Nabi Muhammad SAW yang ditamatkan penurunan wahyu bersamanya. Rasul Azmi Nabi Nuh AS yang berjuang selama 950 tahun. Allah Ta'ala panjangkan umur dia. 1000 tahun lebih umur Nabi Nuh. 1000 tahun. Ada kata 1500, macam-macam. Panjang umur dia.
Berjuang selama 950 tahun berdakwah. Sejak lansip jadi Rasul, umur 40 jadi Rasul. Berdakwah 950 tahun. Yang ikut dia sikit saja. Satu riwayat mengatakan ikut dia dalam 20 orang begitu je, tak lama. Ada kata 80 orang, 950 tahun. Dia hentam oleh kaumnya, dia seksa oleh kaumnya. Bersabar. Diberi tempoh 950 tahun. Supaya mendengar ucapan Rasul ini. Melihat kebenaran Rasul. Tempoh yang sangat panjang. Bila tiba masanya Allah Ta'ala turunkan bencana. Taufan yang besar. Menenggelamkan semuanya. Tinggal yang sama di atas batu Nabi Nuh saja. Yang hidup. Allah Ta'ala lahirkan manusia selepas berani keturunan Nabi Nuh. Daripada anak dia. Sam, Ham, Yafis. Anak Nabi Nuh. Orang lain tak melahirkan zuriat. Itu bapa yang kedua selepas Adam AS. Nabi Nuh AS. Perjuangan hebat. Nabi Ibrahim AS menghadapi Raja Namrud yang menakluk dunia di zamannya. Sehingga dihukum bakar dalam api besar yang dinyalakan. Ibrahim sabar menghadapi ujian itu. Kuatnya Ibrahim dengan Allah Ta'ala. Bila Namrud perintah nyalakan api yang besar, nak campur dalam api, betapa kuat keimanan keazaman dia. Malaikat datang suruh Ibrahim, arwah saja malaikat binasakan Namrud bala tenteranya, arwah saja. Ibrahim kata, aku tak bergantung padamu, bergantung pada Allah. Hebat. Malaikat nak tolong malaikat. Bukan engkau wahai malaikat tempat bergantungan aku. Allah. Hasbunallah, hasbiallah wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala saja tempat pergantungan aku. Ini kehebatan Ibrahim AS. Dihalau oleh ayahnya, keluarganya, dihalau oleh kerajaannya. Berhijrah meninggalkan negeri Babil. Pergi ke Palestin, berhijrah. Dihalau kerana perjuangan menegakkan agama Allah. Itu perjuangan yang hebat, ulul azmi. Nabi Musa AS menghadapi raja yang paling zalim dalam sejarah manusia. Yang paling sombong. Ana rabbukumul a'la, kata aku Tuhan kamu. Raja mengaku diri menjadi Tuhan. Menggunakan ilmu sihir. Dengan pembangunan negeri yang hebat, mendirikan bangunan-bangunan yang hebat. Batu-batu yang besar. Ini kehebatan Fir'aun. Bala tentera yang ramai. Nabi Musa menghadapi raja yang paling zalim. Allah Ta'ala utuskan untuk mencabar kekuasaan Fir'aun. Fir'aun yang mendapat ramalan ahli-ahli nujum. Akan lahir seorang anak lelaki kalangan Bani Israel untuk menjatuhkan kerajaan dia. Fir'aun mengarahkan supaya dibunuh anak-anak lelaki. Dibenarkan anak-anak perempuan saja untuk menghalang kelahiran Nabi Musa AS. Fir'aun nak cabar Nabi Musa, nak sabar Tuhan. Tuhan jadikan Musa dilahirkan dengan selamat. Dibesarkan di bawah mahligai Fir'aun. Jadi anak angkat Fir'aun diatur oleh Allah Ta'ala. Rupanya hak dia cari itu dalam istana dia sendiri. Jadi anak angkat dia. Hanya Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan dia. Musa jadi anak angkat Fir'aun, menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lantik Nabi Musa dengan firman-Nya secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala bercakap langsung dengan Nabi Musa. Berbeza dengan rasul-rasul lain, malaikat Jibril bawa wahyi. Nabi Musa, Allah Ta'ala ucap terus langsung dengan Nabi Musa di Gunung Tur Saina yang terkenal. Setelah Musa hidup dalam keadaan yang susah, diuji oleh Allah Ta'ala belum jadi Rasul, selepas jadi angkat Fir'aun, dihalau, dicari nak dibunuh, berjalan kaki seorang diri daripada Mesir ke Madian, 1000 kilometer jauh perjalanan, tak ada makanan, makan rumput. Ini dahsyat perjuangan Nabi Musa.
hidup dengan keluarga Shu'aib di Madian, balik dilantik jadi rasul. Menghadapi Fir'aun yang zalim, yang sangat kejam dalam sejarah manusia. Musa menghadapi dengan sabar. Akhirnya Fir'aun bala tengah dibinasakan oleh Allah. Itu ulul azmi. Nabi Isa alaihi salam dilahirkan oleh Allah dengan ujian yang sangat dahsyat. Dilahirkan dari ibu yang tak ada suami. Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan Allah. Beza dengan orang lain. Nabi Adam tak ada ayah, tak ada mak, dijadikan terus oleh Allah Ta'ala daripada tanah. Hawa dijadikan bertulang rusuk Nabi Adam, tak ada ibu. Allah Ta'ala jadikan Isa tak ada ayah. Dengan kun fayakun, bukan dengan persetubuhan, tidak. Malaikat Jibril datang. Jibril ni tak lelaki tak perempuan. Nak setubuh macam mana? Lelaki tidak, perempuan tidak. Jumpa dengan Maryam, diutus dia untuk jadikan Isa alaihi salam. Dengan ditiupkan dalam rahimnya, bukan dengan perkahwinan, menjadi ujian yang dahsyat. Ibunya, fikirlah seorang perempuan yang lemah, melahirkan anak tak ada suami. Ini fitnah yang sangat dahsyat. Allah Ta'ala tunjukkan kebenarannya. Nabi Musa bercakap semasa dilahirkan, masih bayi lagi bercakap. Nak tunjuk kekuasaan Allah. Tengok sendiri, ini kekuasaan Allah Ta'ala. Bukan pakai sek, pakai apa, tak tipu. Cakap. Ini kejadian Allah sungguh. Setelah dilahirkan, berjuang sehingga nak dibunuh oleh Bani Israel, dia angkat ke langit dan akan turun di akhir zaman membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila nak dibunuh, Allah Taala selamatkan, diangkat ke langit. Ini disebut dalam Quran. Kemudian diturun di akhir zaman, akan memimpin umat Muhammad dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Akan membunuh Dajjal, membunuh, menyerang orang-orang Yahudi yang zalim, yang jahat itu. Ini di akhir zaman akan berlaku. Mesti berlaku. Bila Nabi sebut akan berlaku, Quran sebut akan berlaku. Nabi kita Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, diutuskan untuk seluruh dunia, bukan untuk satu kaum, satu bangsa saja. Nabi-nabi lain diutuskan untuk satu bangsa saja, satu kaum saja. Ini untuk seluruh dunia. Dilahirkan di Mekah, menghadapi kekejaman orang Quraisy, orang Arab yang paling keras dalam sejarah manusia. Manusia hidup di padang pasir, bunuh anak perempuan hidup-hidup kerana tak boleh berperang. Ini ganahnya orang Arab. Di situlah tempat lahir Nabi Muhammad SAW. Menghadapi kaum yang sangat ganas, yang sangat keras, Nabi sabar, berjuang sehingga berjaya mengislamkan orang Arab. Orang Arab jadi Islam, menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Ini satu perjuangan yang sangat hebat. Maka 5 rasulnya adalah ulul azmi. Rasul yang punya keazaman yang tinggi, kesabaran yang tinggi, lebih daripada nabi-nabi dan rasul yang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Semua Rasul itu beragama Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا
وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Maksudnya, patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu, jadi perjanjian antara umat dan Rasul di zaman dahulu, mereka mencari agama lain selain beragama Allah, yakni Islam, padahal kepadanya juga tunduk taat Islam sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya juga mereka dikembalikan. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan kepada apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi seperti Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yaqub dan keturunannya, serta kepada apa yang telah diberikan kepada nabi-nabi seperti Musa dan Isa dan sekalian nabi daripada Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seseorang pun di antara mereka, dan kepada Allah juga kami berserah diri, yakni Islam. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia pada hari kiamat, pada akhirat kelak, tergolong daripada kalangan orang-orang yang rugi. Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk hidayah kepada sesuatu kaum yang kufur ingkar sesudah mereka beriman, dan juga sesudah mereka menyaksikan bahawa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu adalah benar, dan telah datang pula kepada mereka keterangan yang jelas lagi nyata. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberikan petunjuk hidayahnya kepada kaum yang zalim. Menunjukkan bahawa Islam ialah agama asal semua makhluk, termasuk manusia sejak Nabi Adam AS, dan dibawa oleh para Rasul dan Anbiya AS. Adapun agama yang lain serta segala teori dan ideologi yang muncul selepas itu ialah ciptaan manusia yang bersifat makhluk yang lemah. Menunjukkan bahawa Islam adalah agama semua makhluk, agama seluruh alam. Islam yang makna menyerah diri kepada Allah. Semua makhluk menyerah diri kepada Allah, mesti mengikut peraturan Allah, sama ada secara tabi'i, sifat berjadi masing-masing ditetapkan oleh Allah, ataupun secara taklifi, dibebankan mengikut pilihan akal dan kemampuan mereka. Di sana ada peraturan tabi'i, seperti bernapas pada makhluk yang hidup, manusia, binatang yang bergerak dia bernapas, ada nyawa, ada nafas, itu secara tabi'i. Kadang-kadang mengikut tempat yang ditetapkan oleh Allah. Ada binatang hidup kawasan air, hidup kawasan darat.
Ada kawasan air masin, kawasan air tawar. Pokok begitu juga. Ada pokok yang hidup di bukit bukau, dalam paya, lembah dan sebagainya. Tak boleh hidup kalau kita pindah kawasan. Itu adalah peraturan tabi'i yang ditetapkan oleh Allah. Itu juga malaikat. Tabi'i malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu taat semata-mata kepada Allah. Apa Allah Ta'ala suruh, mereka buat. Malaikat. Makhluk yang tak ada nafsu, tak laki, tak perempuan. Tak makan, tak minum. Itu tabi'i makhluk malaikat. Washabil mustakhri baina as-sama'i wal ard. Awan yang merarak di atas kepala kita. Awan terkandung di dalamnya air yang banyak. Banyak air itu bila turun jadi banjir. Menenggelamkan bandar, menenggelamkan negeri. Nak kata berapa ribu kapal kalau dimuat air itu. Bergantung antara langit dan bumi. Menyerah diri kepada Allah. Di mana tempat Allah Ta'ala suruh turun, dia turun. Banyak mana turun. Itu Islam secara tabi'i. Sifat menjadi manusia. Dia bernyawa, bernafas, jatuh, berdegup. Itu sifat tabi'i. Islam secara tabi'i. Dan di sana ada Islam secara taklifi. Mengikut perintah pilihan. Kemampuan akal dia, kebolehan dia. Yang mukallaf, yang tak berakal, yang tak sampai umur, kanak-kanak, tak masuk dalam mukallaf. Orang gila tak masuk dalam mukallaf. Semua manusia mesti patuh kepada peraturan Allah. Kepatuhan ini dinamakan Islam. Islam adalah agama semua makhluk. Agama semua Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Sejak Nabi Adam sehingga Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Semuanya Nabi-Nabi itu Islam. Tak ada Nabi Yahudi, tak ada Nabi Kristian. Tak ada Nabi Hindu, tak ada Nabi Buddha. Semua Nabi adalah Islam. Islam agama Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Walaupun orang Yahudi kata Nabi Musa itu Yahudi, bangsa Yahudi lah, agama tak Yahudi, Islam. Nabi Isa Kristian kata agama Kristian. Isa tidak, Isa adalah agama Islam. Ibrahim diakui oleh semua Yahudi Kristian kata ayah dia, keturunan dia, mereka keturunan Ibrahim. Orang Hindu juga kata Ibrahim adalah Tuhan dia, Brahma. Hindu sebut Brahma. Brahma ni katakan kata Ibrahim. Yang anggap Tuhan. Ibrahim bukan musyrikin. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya. Walakin kana hanifan muslima. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang Yahudi. Bukan seorang Nasrani, Kristian. Ibrahim seorang Islam. Menganut agama yang betul. Islam. Ibrahim bukan kalangan musyrikin. Semua Nabi-Nabi adalah Islam. Islam adalah agama Nabi alaihissalatu wassalam. Membawa dasar yang satu. Keimanan kepada Allah. Menolak syirik. Ini satu. Semua Nabi-Nabi begitu berlaku. Tak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. La ilaha illallah. Semua Nabi-Nabi menganut la ilaha illallah. Yang berbeza ialah hukum syariat. Hukum syariat berbeza. Kerana zaman yang berbeza, masyarakat yang berbeza. Ada hukum syariat yang tetap, semayang. Semua Nabi-Nabi semayang. Puasa, semua Nabi-Nabi berpuasa. Itu syariat yang tetap. Tetapi hukum peraturan hidup itu berbeza. Antara satu zaman, antara satu kaum, sehingga Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Allah Ta'ala yang maha mengetahui manusia di akhir zaman ni dengan kurnia dia punya ilmu. Tak macam zaman dulu lagi, jauh antara satu sama lain. Di akhir zaman, manusia boleh berhubung dengan cepat. Ada alat perhubungan yang canggih, yang moden, yang cepat. Maklumat yang cepat boleh dapat. Maka cukup bagi akhir zaman seorang Rasul sahaja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikurniakan mukjizat ilmu Al-Quran Al-Karim
untuk seluruh dunia. Syariatnya untuk seluruh kaum, semua bangsa. Di sana ada perkara yang dasar, perkara yang detail, perkara yang umum. Cukup dalam Quran ni. Ada perkara yang tak ada nas, ulama-ulama boleh berijtihad. Itulah dia Islam, agama akhir zaman. Semua Nabi-Nabi menganut Islam. Dengan sebab itulah ayat sebelum daripada ayat kita baca tadi, di mana disebut Nabi-Nabi mengadakan bai'ah, mengadakan perjanjian dengan umat masing-masing. Sekiranya zahir Nabi akhir zaman, kami mesti beriman kepadanya, percaya kepadanya dan berjuang dengan Nabi akhir zaman itu. Disebut Nabi akhir zaman ini dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, bukan dikalakan dalam kitab agama-agama lain, dalam Veda agama Hindu ada sebut secara isyarat. Agama Majusi, walaupun agama tu sudah menyeleweng jauh, tetapi beberapa asas ada dalam dia. Antaranya menyebut kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Cuma padri-padri dan sami menyembunyikan ilmu mereka. Para Rasul dan Anbiya bermula dari Nabi Nuh AS dan selepasnya ditugaskan untuk melakukan islah dari sudut akidah, syariat dan akhlak. Selain itu, mereka juga berperanan dalam membetulkan penyelewengan supaya kembali kepada Islam, agama Allah yang sebenar. Nabi Nuh, Nabi yang pertama berjuang. Mengikut riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, manusia dalam keadaan menganut agama tauhid bermula Nabi Adam sehingga 10 abad, yakni 1000 tahun. Sebab wafat Nabi Adam AS, bermulalah penyelewengan agama dalam kehidupan manusia. Mereka melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, mengadakan perkara-perkara yang sendiri dan berkata dari Allah, buat perkara yang sendiri, syariat sendiri yang Allah Ta'ala tak izin, dia buat. Ini berlaku selepas 1000 tahun wafat Nabi Adam. Allah utuhkan Nuh AS. Nabi Nuh Rasul yang pertama yang berjuang menghadapi penyelewengan akidah dalam kehidupan manusia. Nabi Nuh Rasul yang pertama berjuang menghadapi tentangan manusia yang sudah menyeleweng akidahnya. Sebelumnya mereka buat maksiat saja, tapi mengaku la ilaha illallah sebelumnya. Selepas Nabi Nuh, berlakulah lantik Tuhan yang lain pada Allah Ta'ala, buat perkatuan sendiri, berlaku penyelewengan. Dan memulakah Nabi-Nabi itu berjuang. Kita akan baca satu persatu minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam.